Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 26 Oktober bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Amsyar Zamani. Berikut tajuk utama malam ini. Israel serang Iran, 2 tentera terbunuh. Juga hasrat Cikgu Din bakal tercapai. Operasi ketenteraan Israel ke atas Tehran tamat petang tadi waktu Malaysia dan disifatkan oleh Iran sebagai satu misi yang gagal. Dalam serangan udara yang dilancarkan Tel Aviv, negara haram itu dilapor menyasarkan kemudahan ketenteraan milik tentera Iran. Dalam serangan tersebut, Israel menyasarkan kemudahan pembuatan aset ketenteraan dipercayai yang telah menghasilkan peluru berpandu dan drone yang dilancarkan ke atas Israel tahun lepas. Memetik agensi berita Al Jazeera, Iran mendakwa Israel gagal mencapai matlamatnya untuk memusnahkan fasiliti ketenteraan yang dihasratkan. Tehran juga telah mengaktifkan sistem pertahanan udaranya yang mencetus siri letupan ekoran pintasan ke atas serangan udara negara haram itu. Tiada juga sebarang insiden kematian dan kecederaan serius dilaporkan. Israel sebelum ini memberi amaran kepada Iran akan bertindak balas susulan serangan Iran ke atas Tel Aviv 1 Oktober lepas. Washington pula menganggap serangan Israel ke atas Iran hari ini sebagai langkah mempertahankan diri daripada ancaman musuh. Sementara itu, di seluruh Iran, operasi penerbangan kembali lancar selepas serangan negara haram ke atas negara itu malam semalam waktu tempatan. Memetik sumber Pertubuhan Penerbangan Awam Iran, semua penerbangan di seluruh negara itu kembali pulih. Jurucakapnya Jafar Yazalo berkata, semua penerbangan kembali beroperasi seperti sedia kala sejak jam 9 pagi tadi waktu Iran. Semua penerbangan juga kembali kepada jadual asal selepas tentera Israel mengesahkan telah menamatkan serangan udara ke atas Tehran. Pihak keselamatan Iran juga mengesahkan lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini di Tehran dan lapangan-lapangan terbang lain di seluruh negara itu tidak terjejas, malah tidak terdedah dengan serangan udara negara pengganas itu. Dan ini perkembangan yang baru diterima sebentar tadi. Iran mengesahkan 2 anggota tenteranya terbunuh susulan serangan Israel ke atas Tehran. Pengesahan berhubung kematian 2 anggota itu dilakukan menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan pihak berkuasa tentera Iran. Bagaimanapun, belum ada kepastian lokasi sebenar kedua-dua mangsa dilaporkan terbunuh. Memetik Al Jazeera, Israel dalam serangan udaranya selama beberapa jam menjadikan 20 lokasi sebagai sasaran. Ia termasuk Ilam, Khuzestan dan Tehran. Sementara itu, Malaysia, Arab Saudi dan Oman menjadi 3 negara terawal mengutuk serangan negara haram itu ke atas Iran. Beralih ke perkembangan dalam negara, Kementerian Pendidikan KPM akan menempatkan Cikgu Izzuddin Izhar secara sementara di sekolah yang berhampiran dengan isterinya yang kini bertarung kanser tahap 4. Menterinya Fadlina Siddiq berkata arahan penempatan sementara itu hasil perbincangan bersama KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan JPN Kelantan. Alhamdulillah kerana pertamanya proses kita berbincang dengan Cikgu Din, pelibatan kedua-dua JPN baik Sarawak dan Kelantan, begitu juga dengan Kementerian Pendidikan Malaysia berjalan dengan sangat baik dan insya-Allah kita sentiasa mendoakan yang terbaik untuk Cikgu Din. Untuk arahan penempatan sementara ini dia akan ditempatkan di sekolah berhampiran dengan isterinya supaya dia dapat melaksanakan tugasan dan juga dapat bersama dengan isterinya. Kisah seorang guru di Sarawak dikenali sebagai Cikgu Din mendapat perhatian ramai apabila dia diuji dengan masalah kesihatan isterinya yang disahkan menghidap kanser tahap 4. Menerusi perkongsian di Facebook, permohonan berulang kali untuk berpindah ditolak menyebabkannya mengalami kemurungan. Fadlina juga turut menafikan dakwaan kononnya KPM hanya mengambil tindakan selepas kisah guru berkenaan tular di media sosial. Tak betul. Saya ingat proses perbincangan dan juga bagaimana kita menawarkan alternatif-alternatif pada Cikgu Din telah berlangsung sebelum itu lagi. Ya. Tapi saya ucapkan terima kasih pada semua kerana keprihatinan itu telah pun sampai dan kita lihat begitu ramai masyarakat yang empati kepada keadaan Cikgu Din. Jadi saya ucapkan
KPM kemudian telah memberi cuti kepada guru terbabit dan mengenal pasti jenis bantuan yang boleh diberikan kepadanya. Fadlina ditemui pada peluncuran Karnival Pendidikan Madani dan program College Vocational Insani Masyarakat Madani di Sekolah Kebangsaan Sungai Bakap hari ini. 261 kanak-kanak yang dikaitkan dengan GISB Holdings, GISBH menunjukkan perkembangan positif selepas menjalani pemulihan akidah yang dimulakan sejak penghujung bulan lalu. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata pihaknya bersama Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, fokus kepada pendidikan Islam, manakala pendidikan formal pula tertakluk di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan KPM. Modul ni bagi MAIS dan JAIS, kita fokus kepada yang berkaitan dengan agama. Tentang pendidikan formal itu Kementerian Pendidikan. Begitu juga Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada bidang masing-masing. Tapi bagi kita, JAIS, MAIS, kita ada bidang mengikut umur. Fardu Ain, akidah, sirah, baca Quran, semayang, bergantung kepada umur. MAIS menyediakan 36 guru agama bagi proses pemulihan ini yang dijalankan dalam tempoh 3 bulan. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas merasmikan program Ijtima' Ahli Sunnah wal Jamaah peringkat Selangor di Masjid Negeri siang tadi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kelantan merampas 850 kg minyak masak disyaki cuba diseludup ke negara jiran menerusi operasi bersepadu di Jalan Pintas Bendang, Pak Yong, Simpangan, Tumpat semalam. Pengarah KPDN Negeri Azman Ismail berkata rampasan itu dilakukan selepas pasukannya mengesan dan mengekori sebuah kereta disyaki membawa barang bersubsidi. Dalam operasi 7 pagi semalam, pemandu yang menyedari keretanya diekori bertindak memecut sebelum berhenti di tepi jalan dan melarikan diri. Pemeriksaan di dalam kereta itu menemukan kotak-kotak berisi minyak masak di bahagian penumpang belakang dan boot. Susulan itu, sebuah Proton Persona disita bersama 850 kg minyak masak bersubsidi dianggarkan bernilai RM2,125. Polis telah mengambil keterangan 17 warga Cina yang mengibar bendera asing ketika perarakan sambutan Guangdong Sedunia di Menara Condong, Teluk Intan baru-baru ini. Ketua Polis Perak, Datuk Azizi Mat Aris berkata warga Cina berusia antara 40 hingga 61 tahun itu telah dipanggil petang semalam selepas mendapat kebenaran daripada timbalan pendakwa raya. Kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 4/1 Akta Perhimpunan Aman 2012 kerana melanggar syarat-syarat permit perhimpunan dan Seksyen 3/1 Akta Lambang Kebangsaan 1949 kerana mempamerkan lambang kebangsaan negara asing di tempat awam tanpa mendapat kebenaran ataupun kita stated di dalam kita punya kebenaran itu tidak dinyatakan mereka memohon untuk mengibarkan negara bendera asing. Jadi itu merupakan satu kesalahan tanpa kebenaran. Polis juga sedang mengesan beberapa lagi warga asing dari pelbagai negara yang dikatakan turut serta dalam perarakan tersebut selain mengenal pasti kewujudan bendera negara lain yang turut dikibarkan dalam perarakan itu. Video yang tular sebelum ini mendapati terdapat juga bendera negara Thailand dan Vietnam. Jelas Datuk Azizi kelulusan perarakan itu telah diberi lebih awal dengan beberapa syarat, namun pihak penganjur tidak memaklumkan bahawa ia turut melibatkan warga asing. Antara syarat perhimpunan tersebut ialah tidak boleh mengganggu ketenteraman awam, mengibarkan bendera negara lain serta tidak boleh melibatkan warga negara asing.
Sementara itu, mengulas berhubung insiden letupan dan gegaran di Ipoh yang masih misteri, Datuk Aziz berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat khas bersama 20 agensi kerajaan dan swasta Selasa ini bagi merungkai punca kejadian. Jadi misteri tidak ada agensi mana yang boleh memberi kepada saya pengesahan untuk saya membuat rumusan terakhir. Untuk itu saya memanggil semua dan kita akan dapat kata sepakat dalam semua agensi untuk saya kemukakan kepada pihak atasan saya dan juga kepada pihak stakeholder saya mengatakan perkara ini apa sebenar berlaku dan apakah dapatan-dapatan daripada mesyuarat berkenaan. Menurut Datuk Azizi, ada juga pihak mendakwa dentuman yang berlaku pada 21 Oktober lalu itu dapat dirasai di Greig dan Sungai Siput. Insiden itu kekal misteri kerana tiada bukti sahih untuk mengenal pasti punca gegaran berkenaan. Isnin lalu, TV Al-Hijrah melaporkan penduduk sekitar Ipoh dikejutkan dengan bunyi letupan dan gegaran selama beberapa saat. Gegaran kuat itu dirasai di beberapa kawasan kira-kira jam 11.06 pagi. Empat sekeluarga terlibat nahas dikebumi dalam 2 liang lahat. Alhamdulillah bertemu lagi. Jenazah 4 sekeluarga yang maut dalam nahas 2 kenderaan di kilometer 86 Jalan Gua Musang Lodging semalam selamat dikebumikan kira-kira 9.38 pagi tadi. Jenazah Muhammad Junaizi Jusoh, 48 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat bersama anaknya Muhammad Fakhrul Danish, 20 tahun. Manakala isteri Junaizi Syazwani Ismail, 39 tahun, dikebumikan bersama adiknya Farhana Ismail. Suasana hiba menyelubungi tanah perkuburan Islam Kampung Payang Kayu dengan kehadiran lebih 500 ahli keluarga dan rakan-rakan. Terdahulu, jenazah 4 sekeluarga itu tiba di Masjid Kampung Payang Kayu dari Hospital Gua Musang Kelantan untuk disembahyangkan. Ibu kepada Syazwani dan Farhana Hasmah Abu Bakar tidak menyangka kesungguhan kedua-dua anaknya untuk bercuti ke Cameron Highlands menjadi percutian terakhir buat kedua-dua anaknya itu. Parah hati pula. Selama ni kalau kita kata, kalau Kak Ngoh dia tu kata nak pergi kamera, marah. Kamera sama. Dia kata. Sedangkan hari tu, okey jom. Selalu. Tu macam pelik sikit lah. Tu pelik sikit. Memang pelik. Dalam kejadian kira-kira jam 11 pagi semalam, kereta dinaiki 4 keluarga ini bertembung dengan lori yang terbabas ke laluan bertentangan sebelum jatuh ke gaung. Turut maut dalam tragedi itu adalah pemandu lori G. Mageswara, 53 tahun. Konsep fiqh al-ta'ayush wajar diterapkan dalam komuniti negara ASEAN bagi menjamin kehidupan aman tanpa perseteruan di rantau itu. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata peluang untuk menghayati dan mendalami konsep itu boleh dimanfaatkan pada sidang kemuncak ASEAN yang bakal dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun depan. Jadi saya percaya pada konteks pada hari ini pendekatan itu sangat perlu dalam menangani isu perpaduan dan juga memahami kecamuk yang berlaku di dunia dan juga yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Kerajaan juga katanya menubuhkan pusat maqasid bagi mempelbagaikan program pendidikan bermula dari peringkat anak muda bagi mempertahankan perpaduan dalam masyarakat majmuk. Beliau ditemui Berita Al-Hijrah selepas merasmikan seminar fiqh ta'ayush hidup damai dalam komuniti ASEAN yang dianjurkan oleh Wadah Pencerdasan Umat Wadah di Shah Alam siang tadi. Seminar itu menampilkan panelis dan ahli akademik dari negara ASEAN yang menjelaskan tentang konsep kedamaian dan silang budaya dalam konteks negara ASEAN. Kampung Balik Batu Tanjung Bidara Melaka diangkat sebagai Kampung Angkat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menerusi program Satu Pemimpin Satu Kampung Santuni Madani. Pemilihan kampung yang didiami kira-kira 2,100 penduduk itu bagi memberi fokus kepada program pembasmian kemiskinan, pengurangan keciciran pendidikan serta peningkatan kemudahan kesihatan. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata,
Program itu dilihat mampu merapatkan jurang kemudahan antara desa dan bandar supaya tidak ada mana-mana kawasan yang ketinggalan dalam arus kemajuan dan kemakmuran negara. Jadi kita diminta untuk menyelaraskan pelbagai program bagi melihat bagaimana rakyat menerima yang pertama dasar kerajaan Madani ini untuk dijadikan sebagai satu dasar kelestarian rakyat. Okey. Jadi turut hadir hari ini ialah Yang Berhormat Senator Datuk Setia Naim, Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri, yang menyantuni rakyat dalam Dun Tanjung Bidara iaitu Kampung Balik Batu ini, dan kita dapat melihat bahawa penerimaan masyarakat dalam bantuan-bantuan yang kita berikan kepada semua rakyat yang memerlukan amat baik. Jadi saya mengharapkan bahawa dengan ada suntikan Santuni Madani ini dalam masyarakat kampung ini dapat mengeratkan lagi silaturahim di antara masyarakat yang ada di dalam Kampung Balik Batu. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan peluncuran satu pemimpin satu kampung Santuni Madani di Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka petang tadi. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, dan Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Mawib, Datuk Muhammad Nizam Yahya, yang juga anak jadi Kampung Balik Batu. Mengulas lanjut katanya, program itu juga menjadi penanda aras dalam menilai sejauh mana dasar yang dibuat oleh kerajaan mampu sampai ke akar umbi dan dinikmati oleh masyarakat tempatan. Pada majlis peluncuran itu, Mawib turut menyalurkan sumbangan keseluruhan berjumlah RM100,000 kepada Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Tanjung Bidara, 3 buah sekolah di Tanjung Bidara serta sumbangan kepada asnaf dan pelajar sekolah di kawasan itu. Tuan Pandai memikat, burung terbang menyerah diri. Selepas ini, hasil padi Kedah dan Kelantan merosot 5%. Alhamdulillah bertemu lagi. Kementerian Kesihatan bersedia meminda perundangan sedia ada melibatkan individu pesakit mental yang melakukan kesalahan jenayah. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata perkara tersebut akan diperhalusi terlebih dahulu sebelum tindakan susulan dibuat. It's still too early for any amendments of any laws, ya. Tetapi pastinya kes ini adalah serius dan kami akan melihat daripada semua sisi, termasuklah akhirnya mungkin keperluan kepada kalau diperlukan pindaan atas undang-undang dan sebagainya. Mustahak untuk seperti yang Datuk DG sebutkan, memahami dan to go deep dive into the case sebelum kita membuat apa-apa judgement dan pandangan ataupun persepsi dia. Tambah beliau, kesihatan mental wajar dipandang serius dan lebih mustahak untuk memahami setiap kes terlebih dahulu sebelum membuat sebarang persepsi. Mengakui bimbang dengan tindakan individu yang menjadikan mental sebagai alasan untuk melakukan sebarang tindakan di luar kawalan, beliau juga mahu keadaan sedemikian segera dinoktahkan. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Persidangan Kesihatan Antarabangsa Malaysia MIH Megatrends 2024 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Terdahulu, perasmian Persidangan Kesihatan Antarabangsa Malaysia MIH Megatrends 2024 disempurnakan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Acara ini menghimpunkan golongan profesional dalam sektor penjagaan kesihatan, penggubal dasar dalam dan luar negara bagi menerokai inovasi penjagaan ekosistem kesihatan global. MIH Megatrends berlangsung selama 3 hari bermula semalam dan mendapat kerjasama KPJ Healthcare dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Hasil pengeluaran padi di Kedah dan Kelantan merosot 5% dalam tempoh setahun disebabkan musim kemarau dan bencana banjir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu bagaimanapun berkata keadaan itu dijangka kembali pulih bermula tahun depan. Sebab Kelantan dia hadapi banjir 2 kali. Besar, 22 dan 23. Kemarau pula tahun ini. Di luar daripada jangkaan, dia hampir hilang satu musim. Kedah pula baru ni banjir, masa padi nak ditoi. Kita lah, mereka lah yang buat benam tahulah. Bulan 10 dijangka hujan, tapi tahun ni dia lebih awal sebulan.
Jadi padi sedang masak, tenggelam. Banyak. Tambah Muhammad, dalam keadaan hasil padi kada dan mada merosot, negara agak bernasib baik kerana harga import beras turun. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penyerahan mock cek tabung bencana tanaman padi serta penyampaian bantuan khas sumbangan tunai fasa 1 2024 di Kota Baru hari ini. Dalam perkembangan lain, Muhammad berkata Sarawak yang bakal menjadi jelapang padi ketiga selepas Kedah dan Kelantan mampu menampung bekalan beras negara pada masa akan datang sekiranya banjir dan kemarau melanda kedua-dua negeri itu. Ketika ini, tanaman padi seluas 10,000 hektar sudah dimulakan di Sarawak dengan kerajaan negeri memperuntukkan RM500 juta bagi tujuan berkenaan. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.